السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah kita sambung ayat 193 surah Al-Baqarah pada muka surat 30. 194 muka surat 30, iaitu Asy-Syahrul Haram wa Bisy-Syahril Haram. Baik, kita baca sama-sama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian, wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah, dan jadikanlah kami ini orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah yang Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah yang Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Engkau sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Engkau sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur, sakit, yang bermasalah yang ada dalam majlis ini, juga keluarga kami serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah yang Tuhan kami, Engkau anugerahkanlah kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau anugerahkan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami ini bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang salih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur dengan izin taufik dan hidayahnya dapat kita meneruskan lagi tadabbur kitab Allah Subhanahu wa taala. Ayat 194 muka surat 30 surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Asy-syahrul haram. Asy-syahru al-haram, bulan yang diharam. Asy-syahru bulan, al-haram yang diharamkan berperang. Itu sifat pada bulan tersebut. Ada beberapa bulan yang sifatnya begitu, yang diharamkan berperang dan telah maklum. Okey. Dan bisyahril haram, itu dengan bulan haram juga. Ini seolah-olah ganti dalam
Nabi nak buat haji pada masa pertama, pertama kali Nabi nak pergi buat haji, buat umrah di Makkah, dan tidak dibenarkan oleh orang Quraisy untuk menunaikan umrah pada waktu itu. Maka berlakulah perjanjian Hudaybiyah. Maka digantikan untuk tahun berikut untuk melakukan haji. Itu maknanya Asy-Syahrul Haram, bulan hajilah antaranya. Diganti juga dengan bulan haji yang akan datang untuk melaksanakan umrah. Maknanya itu di antara yang ditafsirkan dalam ayat ni. Kalau kita tengok dalam tafsir, yuhtamalu an yakuna al-murad bihi ma waqa'a min saddil musyrikin an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu amul Hudaybiyah an dukhuli Makkah. Maknanya peristiwa ini berlaku pada masa Hudaybiyah, di mana saddil musyrikin, orang-orang musyriki menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat untuk menunaikan umrah pada tahun itu, dan diganti dengan bulan yang sama pada tahun hadapan. Ya, sebab itu dia sebut Asy-Syahrul Haram bisyahri. Bi itu ganti, ganti. Tahun ni tak dapat, tahun depan pula untuk menunaikan haji dalam keadaan aman, ataupun umrah dalam keadaan aman, yang dibenarkan dalam perjanjian Hudaybiyah sebelum berlaku pembukaan Mekah pada tahun 8 Hijrah. Ini dalam tahun 6 Hijrah lah. 6 Hijrah, mana 6 tahun setelah Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Itu satu. Mana ayat ni lengkap lah. Asy-Syahrul Haram bisyahrill Haram. Sesat ayat. Perkara kedua yang hendak dibangkit dalam ayat ini ialah wal hurumat. Hurumat. Wal hurumat. Hurumat plural daripada hurmah. Hurmatun hurumat. Kita bersebut hormat kan? Kehormatan. Kehormatan. Orang Islam ni dia ada kehormatan. Jadi al-hurmat, kehormatan umat Islam itu qisas. Dia kena qisas. Qisas ni maknanya ganti, ataupun kalau mati kena mati juga, ataupun hukum akan diganti dengan hukum yang sama. Jadi wal hurumatu qisasun, itu ayat yang lengkap tu. Maknanya subjeknya al hurumat, jawab dia khabar ataupun beritanya qisas. Setiap kehormatan yang dicabul oleh orang musyrikin kepada umat Islam pada waktu itu akan dikisaskan, kecuali ada beberapa peristiwa dalam perjanjian Hudaybiyah yang dikecualikan, yang tuan-tuan tahu cerita Hudaybiyah tu. Cuma dalam ayat ni tafsir kepada wal hurumatu qisas ialah ayat berikut. Seronok Quran ni, dia start dengan satu poin utama, kemudian ditafsirkan ayat-ayat berikut. Apa yang dimaksudkan dengan wal hurumatu qisas? Kehormatan-kehormatan itu adalah qisas, balas. Antaranya Allah kata famani'tada alaikum, itu di antara qisas tu. Maka jawapan kepada qisas tu, maka sesiapa, faman ada dua kalimah, fa maka, man sesiapa, i'tada, kalau kita baca satu-satu kita panggil i'tada. I'tada ni melampau, i'tida, melampaui, alaikum, ke atas kamu. Apa kamu kena buat? Fa'tadu. Fa'tadu itu ayat perintah tu. Maka hendaklah kamu memusuhi sesiapa yang melampau, dan buatlah melampau juga, tapi alaihi, ke atas orang tu. Alaihi tu alam man i'tada, atas sesiapa yang melampaui ke atas.
Di sini dia terjemah i'tada ni i'tida, menyerang. Sesiapa yang menyerang ke atas kamu, fa'tadu, dan seranglah alaihi, ke atasnya, bimithli ma'tada alaikum, sama, bimithli, dengan sama, dengan seumpama. Mithli ni kita kata samalah. Apa yang i'tada, orang itu menyerang, alaikum, ke atas kamu. Ini maksud qisas. Ini maksud qisas. Tengok Quran kan, dia start wal hurumatu qisas. Orang Islam tidak akan serang orang kafir, kecuali orang kafir itu akan menyerang orang Islam. Bila mereka serang, seranglah mereka, tapi jangan melampau. Nampak tak? Sebab tu Allah kata famani' tada alaikum, bila dia serang kamu, seranglah juga. Tapi kalau dia tak serang, jangan serang. Orang Islam ni dia tak cari musuh. Dia tak cari musuh dan dia tak suka bermusuh. Sifat orang bertakwa simple sangat. Allahu Akbar. Pertama, dia suka tolong-menolong. Dalam surah apa tu? Surah Ali Imran ayat 34. Wa anfiqu mimma razaqnakum, apa ni? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang Islam, orang bertakwa ni, dia suka tolong-menolong dalam masa senang dan masa susah. Satu. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang Islam ni kuat tahan marah. Dia nak marah, dia boleh tahan marah dengan kesungguhan dia. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Dia suka maaf orang. Dia tak ada dalam konteks dendam, tak ada orang Islam. Sebab tu kalau orang musuh dia, dia akan balas qadar dia. Qadar, orang kata musuh yang buat. Ini di antara itu yang dinamakan qisas. Cuma kalau kita nak markah tinggi, kita kena balah yang lebih baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu ayat, tuan-tuan boleh tengok, seronok kita tengok, surah Yunus. Tapi jauh lagi lah, kita nak khatam bila tak tahu Quran kita ni. Jauh lagi. Cuma nak bawa muslimin muslimat ke ayat surah An-Nahli. Surah An-Namli. An-Namli ke An-Nahli? An-Nahli. Surah Semut. Okey, satu ayat sebelum surah Isra, surah apa? Okey, muka surat 281. Ini contoh. Contoh kita boleh balas. Kalau orang buat kita boleh balas sama dengan dia buat. Itu dia panggil qisas. Tapi ada yang paling istimewa, yang Allah amat suka kepada orang Islam, pada hamba-hambanya yang buat begini. Cuba tuan-tuan buka muka surat 281 surah An-Nahli ayat akhir, sebelum akhir tu ayat 126, 127, 128. Tiga ayat ni cuba kita nak tengok sikit. Allah berfirman, fa in aqabtum, sama dengan ayat tadi ni. Fa in aqabtum faaqibu bimithli ma uqibtum bihi. Ini isu sama tadi. Jika kamu membalas, jika kamu aqabtu ni balaslah. Kalau orang buat orang serang, kena serang juga. Faaqibu, maka balaslah kamu bimithli ma uqibtum, seperti mana apa yang kamu
balas, kamu dibuat bihi dengannya. Itu hak seseorang Muslim kena balas apa yang orang buat kat dia. Tapi ada benda yang paling disukai Allah, itu ayat berikut tu. Wala in sabartum. Ini special. Wala in sabartum. Perkataan waw dan la in. Dua tu, la in tu ada dua kalimah tu. La makna sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh in jika. Jadi dia ada campur tu la in. Asalnya la sungguh-sungguh in jika. Dan sungguh-sungguh jika sabartum, kamu sabar. Maknanya orang buat kita tahan je, jangan marah. Saya ingat satu peristiwa, tuan-tuan dirahmati Allah. Ada sahabat saya tu, dia cakap keras. Benda tak menasabah dia cakap keras kan. Saya ni orang kata tua pada dia muda, dia cakap keras. Saya pun kena cakap keras jugalah nak balas kan. Dia kata saya kuat, saya kata kuatlah kat dia. Tapi kalau saya kata kuat, saya boleh balas. Dan itulah yang diberi ruang oleh qisas. Tapi bila saya balas, orang lain pula menjadi satu isu. Dia point kepada kita juga ataupun dia puji kita, berlaku lebih daripada 2 orang. Kan dalam grup, kan dalam grup. Jadi saya ambil keputusan tahan marah, tak balas. Subhanallah. Betul. Allah kata wala in sabartum lahuwa. Dua perkataan tu. Lahuwa, pasti ia. Lahuwa, pasti ia khairun, terbaik lis-sabiri, bagi orang yang sabar. Saya tak balas dia, rupa-rupanya saya dengan dia selesai, orang lain pun tak tahu cerita. Kalau saya balas, orang lain pun komen, yang lain pun komen, panjang cerita. Maknanya kalau kita sabar dalam isu yang kita boleh balas kepada orang yang buat kepada kita, kebaikan yang cukup banyak. Betul lah yang Allah kata. Tak ada masalah, tak timbul masalah. Maknanya kalau saya balas, saya menyebabkan punca masalah dalam khilaf yang berlaku dalam grup tersebut. Kan? Kita banyak grup. Dalam WhatsApp ni banyak grup. Jadi kadang-kadang tulis kita tak sama dengan kita bercakap. Kita nak balas sama, tiba-tiba orang faham lebih makna daripada yang kita nak. Masalah. Inilah kita ambil pedoman dalam hidup kita. Sebenarnya umur kita 50 ke atas ni tak payah lagi nak dendam-dendam. Ikut dia lah. Kalau dia tidak, bagi saya lah, kalau dia tidak menjejaskan saya, makan saya, minum saya, hidup saya, hanya dengan kata-kata dia saya ignore je, tak ambil hal je, ikut dia lah. Aku nak jumpa Allah dekat ni, tak mampu lagi nak tanggung dosa yang sebelum ini dah banyak, kan? Ignore je lah, lepas je lah. Seronok, tenang hati. Itulah yang dikatakan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Tapi cakap senang, muslim-muslimat sekalian, nak buat itu satu cabaran. Orang bawah kita cakap dengan kita, kan? Tak balas. Mesti kita nak balas. Tapi ialah orang bawah bila dia ramai, dia serang ramai-ramai kita. Kalah juga kita. Ya. Jadi insya-Allah kita ambil ini. Wala in sabartun, dan sesungguhnya jikalau kamu sabar, la huwa, dua kalimah tu. La huwa. La tu makna pasti, huwa ia. Ia tu sabar. Khairun, terbaik, lis-sabirin. Dia tak kata lakum, lis-sabirin. Maknanya orang sabar ni darajat dia tinggi. Darajat dia ahli syurga. Itu satu hal yang ana nak share dengan sahabat-sahabat sekalian. Satu lagi ayat berikut tu. Wasbir. Ini ingat orang kata aku boleh sabar. Sebenarnya sabar ni dia adalah anugerah. Dia adalah anugerah. Dia bukan sabar kita boleh reka cipta. Tengok ayat ni, wasbir wa ma sabruka illa billah. Billah ni maknanya kata ulama, billah ai biiznillah. Billah dengan izin Allah. Maknanya apa? Dengan izin Allah kita kena minta. Ya Allah, berilah aku tahan ni. Ya Allah, dalam kita nak tahan apa yang berlaku,
Sebut, ya Allah, berilah kekuatan kepada aku untuk aku sabar. Kan? Kalau kata, oh aku boleh sabar, jangan harap boleh sabar. Dia akan melenting. Syaitan pun masuk dalam grup kita, dia pun bina kekuatan kita melalui propaganda berbagai-bagai lah. Illa billah ay illa biiznillah. Wasbir. Allah kata, bersabarlah engkau wahai Muhammad, tapi wama sabruka, tidak mungkin berlaku sabar engkau. Wama sabruka tu, tidak mungkin berlaku sabar engkau illa biiznillah, illa billah ay illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Kita ni hebat macam mana pun jangan lepas Allah. Jangan lepas diri dengan Allah. Jangan kita rasa hebat dengan sebab kita ada harta, tapi rasa hebatlah kita dengan sebab kita dekat dengan Allah. Sebab itulah dalam doa tadi kita doa apa? Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ini doa berasaskan hadis. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Quran. Kenapa kita nak jadi ahli Quran? Ahlullah wa khassatuh. Nabi sebut ahli Quran ini ialah ahli Allah dan orang khas Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang khas ni maknanya orang, kita nak kata apa? Macam Allah jagalah orang tu. Dia tidak akan biarkan dalam keadaan keseorangan. Itu satu. Ayat 126, 127 ni, 3 perkara di sini tuan-tuan jaga dan kita semua jaga. Sabar kena minta dengan Allah satu. Wala tahzan alaihim. Ini 2 masa umur kita ni 60 ni. Kita tak boleh dah bersedih lagi. Tuan-tuan, tidak ada sebab kita bersedih kerana dunia untuk sekarang ni. Wala tahzan alaihim. Jangan kamu bersedih hati ke atas mereka. Baik. Isu yang banyak yang kita hadapi dalam hidup kita, bila kita berdepan dengan kata-kata orang, kita akan sedih sehingga kita tak boleh nak buat kerja kita. Sebenarnya masa ni tak boleh sedih dah. Apa sebab kita tak boleh bersedih? Dalam surah Yunus, tuan-tuan boleh tengok ayat 57-58. Orang yang ada Quran dan ada masa duduk dalam majlis Quran ini, Allah kata kamu tak layak nak bersedih. Nanti kita tengok ayat 58 surah Yunus. Kita perhabis ni dulu. Okey. Wala tahzan alaihim. Jangan kamu bersedih hati terhadap kata-kata mereka, tindakan mereka, kehinaan mereka selagi mana kamu benar dengan Allah. Yang ketiga, wala taku fi dhaiqin. Jangan kamu jadi orang yang sempit dada. Dhaiqin ni sempit dada. Mimma yamkuru, daripada apa yang mereka buat hal tu. Yamkuru ni tipu hela, buat hal. Jadi kita kadang-kadang hidup kita tersempit dengan sebab-sebab benda-benda ni. Kawan-kawan kadang-kadang tersempit hidup. Rasa stres. Rasa stres. Umur ni tak stres lah. Kita stres dengan Allah. Kalau orang yang umur kita ni, Allah sebut dalam surah Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum. Ayat 16, surah Sajdah. Dia stres 2 aja orang nak pergi jumpa Allah ni. Jadi tengok ayat 16 ke berapa surah Sajdah. Maaflah kita jelajah sedikit kali ni. Akhir tahun ni. Kan. Surah Sajdah okey, muka surah 416. Muka surah 416. Yang kita bersedih 2 je yang Allah sebut sini. Orang hak nak dekat-dekat ni lah, macam saya tuan-tuan ni. Ada 58 dah saya ni. Dekat dah tu. Kalau Nabi 63, 5 tahun lagi ya. Tapi kalau bagi umur, extra lah. Ayat 16 betul. Ayat 16. Tatajafa junubuhum anil madaji'.
Apa tatajafah tu? Tak pakai spek dah. Ingat ke kuat lagi tak kuat dah. Kan? Merenggang kan? Merenggang apa yang renggang? Junubuhum, rusuk-rusuk mereka. Junubuhum tatajafa ataupun dia sebut tatajafa. Dia nak ceritanya sifat orang yang takut pada Allah ni masa malam tu dia renggang dari rusuk-rusuk mereka daripada apa? Anil madaji'. Madaji' ni katil lah, tilam, tempat tidur dia. Dia buat apa sampai malam-malam tak tidur ni? Yad'una rabbahum. Yad'u makna da'a, yad'u berdoa. Kata ulama yad'u dengan makna yusallun. Mereka semayang tahajud. Saya tak nak sebut benda ni. Yad'una rabbahum, mereka sembahyang berdoa akan Tuhan mereka. Saya nak sebut dua perkataan berikut tu. Khaufan satu, wa tama'a dua. Inilah nilai-nilai akhir umur yang kita perlu wujud di dalam diri kita saat kita melakukan kebaikan. Khaufan ini takut. Kata ulama takut apa? Tanwin ni khaufan ai khaufal adab, takut azab neraka. Wa tama'a, tamak apa? Tamak ni bahasa kita juga kan? Tamak. Tamak ni nak sangat-sangat. Nak apa? Kata ulama tanwin ni diganti daripada perkataan jannah. Tama'al jannah. Tamak syurga. Maknanya dalam kita mengabdi diri, kita harap sangat nak masuk syurga dan kita takut sangat kalau kita dijadikan ahli neraka, waliyazubillah. Depan kita kubur. Kubur ni kena khaufan azabal qabri. Kena takut azab kubur kalau kita mati. Kalau kita duduk setara ni macam ni sekarang, tiba-tiba duduk dalam kubur lebih teruk daripada penjara. Maaflah, tak nak. Kan? Duduk dalam kubur tempat sempit pada mata kaca ahli dunia. Tetapi pada mata kaca ahli barzakh, dia adalah seluas mata memandang. Lebih luas daripada masjid ni. Jadi nak duduk dalam keadaan tu, kita mestilah memiliki amal-amal, antaranya ialah malam-malam kita kena asingkan diri daripada tempat tidur, buat beberapa ketika untuk yad'una rabbahum, berdoa kepada Tuhan mereka, ataupun kata ulama yad'u dengan makna yusallu, sebab sembahyang ni penuh dengan doa. Sebab itulah sembahyang digunakan perkataan yad'u, sebab penuh dengan doa. Doa dalam tahiyat, doa antara dua sujud, doa antara pada i'tidal, semua doa. Doa iftitah, doa dalam Fatihah, semua doa. Oleh sebab itu Allah bab sembahyang dia tak guna yusallun, dia guna yad'u di sini. Sebab orang bangun malam ni dia mengharap. Dan harap orang yang bangun malam ini dua perkara, iaitu khaufal azab, takut azab, tama'al jannah, tamak nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia buat tindakan selepas itu di siang hari, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Habis tu. Okey, banyak sangat jelajah lupa tempat asal kita tu. Jadi kita kembali ayat Nahli sikit. Saya nak sebut 3 perkara tu. Saya dan tuan-tuan nak minta pada Allah saat kita diuji. Kita minta Allah beri kesabaran agar kita tidak mencetuskan nilai-nilai permusuhan sesama orang yang kita kasihi dalam keluarga, dalam masyarakat, sahabat-sahabat kita. Biarlah kita sedikit tahan diri, dan itulah sifat orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, jangan bersedih. Jangan bersedih. Okey. Yang ketiga, jangan sesak nafas dalam berdepan dengan ujian. Saya kata tadi dalam surah Yunus ayat 58, surah Yunus ayat 58, cantik sangat. Sebab apa kita kata jangan bersedih, jangan stres, jangan sempit dada? Kerana orang Islam dia ada Quran, dan Quran mengarahkan supaya kita tidak bersedih. Mengarah, anda guna mengarah, sebab berasaskan ayat 58. Buka surat 215. Ayat 58.
Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah. Fadlillah ni anugerah Allah. Apa anugerah Allah yang paling besar kepada kita? Quran, kata ulama di sini. Wa birahmatihi, dengan rahmat Allah. Apa rahmat Allah di sini? Antara yang menarik, ahli tafsir mengatakan ialah orang yang masa umur dia dunia ni, dia ada ruang untuk tadabbur Quran. Macam kita buat ni. Inilah rahmat. Bila ada Quran, dia ada masa untuk tadabbur, faham Quran. Maka dua benda ini, kalau kita ada dalam hidup kita, kata Allah, fabidzalika, maka bi dengan dalika, dengan itu. Dengan itu tu apa? Fadlillah, dengan rahmat. Fadlillah, ada Quran, alhamdulillah kita ada. Wa rahmatihi, ada masa untuk memahami Quran. Maka orang yang ada dua ni, Allah perintahkan ayat berikut, iaitu falyafrahun. Dia guna lam tu. Lam tu dia panggil lamul amri lil wujud. Lam perintah kena buat. Lam perintah kena buat. Apa yang kena buat? Kena gembira. Falyafrahu, hendaklah mereka itu bergembira. Kenapa kena gembira hanya dengan tafsir ni? Sebab di sisi Allah, huwa maknanya Quran dan menghayati Quran itu khairun, lebih baik, mimma, daripada apa yang yajma'u, mereka kumpul untuk dunia saja. Kalau orang tu jutawan tapi tak ada masa untuk Quran dan hayati Quran, sebenarnya orang yang ada masa dengan Quran ini lebih baik di sisi Allah. Ada orang kata, Ustaz, kita kan nak hidup di dunia. Tuan-tuan, kalau kita tadabbur Quran, dunia akhirat ada dalam tu. Maknanya orang yang dekat dengan Quran, dia kerja lebih hebat lagi daripada orang yang tak baca Quran. Sebab Quran menceritakan bagaimana bila dia kerja, dia tak tipu orang. Bagaimana dia kerja sungguh-sungguh. Semua ada dalam Quran. Maknanya tadabbur Quran itulah yang menyebabkan orang itu hebat. Kita sekarang mengatakan orang Jepun hebat. Nah, mungkin dia ambil nilai-nilai Quran. Kita nak ikut Jepun tapi tak nak ikut Quran. Contoh ni kan, contoh. Jadi kita kena tadabbur Quran betul-betul. Memang Jepun itu mungkin dia ambil hasil daripada Quran. Kita ada Quran, terus ikut dia, tak ikut Quran. Contoh, kan? Ambil. Itu di antara perkara yang anda nak share pada pertemuan kali ini. Kita pergi balik kepada ayat kita pada hari ini. Jadi itu yang dikatakan wal hurumat. Kita ada kehormatan kita. Hurumat mana hurmah? Kehormatan. Kehormatan umat Islam itu qisas. Kena balas. Jadi tadi balas. Boleh balas. Tapi kalau sabar, kalau dengan sabar itu lebih baik, sabarlah. Dan jangan bersedih sebab kita ada Quran dan kita ada masa untuk tadabbur Quran. Baik. Last sekali Allah kata apa? Wattaqullah. Ayat 194 tu. Wattaqullah. Dan bertakwalah kamu akan Allah. Nak bertakwa, kita tak boleh bertakwa tahan-tahan tanpa ilmu. Sebab itulah Allah kata wa'lamu. Wattaqullah wa'lamu. Dua perintah pada masa yang sama. Bertakwa kepada Allah dan berilmulah kamu. Subhanallah. Kita nak takwa pada Allah tanpa kita hiasi dengan ilmu. Kita berat. Kita rasa terbeban. Macam mana nak tahu? Tadabbur Quran lah. Kita adalah orang bertakwa pada Allah. Untuk kita rasa tak berat menanggung, tahan untuk menjadi orang mukmin ini, sentiasalah dengan ilmu. Dan ilmu yang paling sempurna ialah Al-Quran dan menghayati Al-Quran seperti mana yang kita sebut dalam surah Yunus tadi. Sebab apa kita kena bertakwa dan berilmu? Annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Habis itu. Nampak dari situ? Pentingnya menjaga kehormatan umat Islam dan pentingnya
menunjukkan nilai yang lebih baik daripada musuh. Nilai yang lebih baik daripada musuh, kerana Allah suka orang-orang yang demikian. Wattaqullah, akhir itulah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kamu kena tahu bahawa Allah tu sentiasa bersama dengan orang bertakwa. Jadi kita nak tahu nak macam mana? Kita sentiasalah tadabbur kitab Allah. Sebab kitab Allah itu menceritakan secara terperinci bagaimana kita nak sentiasa menjadi orang yang bertakwa. Banyaklah ayat-ayat. Kemudian ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kamu pada jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum, dan jangan kamu campak. Tulqu ni alqa. Campak. Campak ni ada dua benda. Campak cakap. Cakap pun dipanggil tulqu. Cakap ni kita tak fikir, kita campak aja cakap kita. Nak cakap je, cakap lepas. Dah, dia panggil tulqu juga. Dan campak diri ni satu benda. Kita biarkan diri kita ini bersedih. Sedangkan sedih itu dunia. Jangan biarkan diri kita wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikin. Ayat apa tu? Ayat 127 surah An-Nahl. Penting ayat ni. Bagi saya itu adalah penawar dalam kehidupan saya. Memang kita nak bersedih cabaran-cabaran, tetapi buat apa kita bersedih? Kita nak tinggal dunia ini. Kita tengok ayat Sajdah ayat 16 itulah yang patut kita bersedih. Jadi Allah berfirman, infaklah kamu pada jalan Allah, dan jangan kamu campak dengan sebab kamu kepada kehancuran, ila tahluka. Biaidikum tu dengan sebab, biaidi bisababi aidikum. Kita boleh ambil perkataan biaidi, ada perkataan sabab. Bisababi aidikum, dengan sebab, dengan punca kamu sendiri, maka kamu berlaku pada tahlukah. Tahlukah ni, aku ada duit tapi tak infak. Aku ada idea tapi tak beri idea aku. Aku ada kemudahan tapi tak beri kepada jiran aku yang berhajat kepada kemudahan. Ada cangkul tapi jiran terpaksa pergi jauh-jauh nak minta yang jiran sebelah, dia tak bagi. Kita rasa kitalah punca dia susah. Jadi itulah kita campakkan diri kita kepada at-tahlukah, kepada kebinasaan. Oleh sebab itu nak macam mana? Kita ambil tindakan wa ahsinu, berlaku ihsanlah kamu. Sebab apa kita kena berlaku ihsan? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu dia cinta sangat. Cinta ni perekat yang cukup hebat tuan-tuan. Allah cinta kepada siapa? Kepada muhsinin. Orang yang muhsinin ini ada disebut 4 muhsinin. Kalau tuan-tuan nak cek orang muhsinin, cek ayat 133, antaranya lah, banyak lagi ayat lain. 133 hingga 136 surah Ala Imran. Allah suka orang, Allah cinta orang-orang muhsinin. Ayat ni kita tengok dalam ayat ni ada 2 tempat titik 3. 2 tempat titik 3 kan? Apa sebab tu? Kita belajar tajwid, hak ni berhenti, hak ni tak boleh berhenti kan? Kalau berhenti yang pertama, yang kedua tak boleh berhenti. Kalau berhenti yang kedua, yang pertama tak boleh berhenti. Rahsia di sebalik berhenti pertama tak sama dengan rahsia di sebalik berhenti tempat kedua. Kalau kita tadabbur ayat ini. Okey. Masa ada berapa minit lagi? 3 minit, bolehlah. Okey. Kalau kita berhenti gini, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka, berhenti situ. Maka makna macam kita sebut tadi. Infaklah kamu pada jalan Allah dan jangan kamu campakkan. Cuba buang bi aidikum tu terus ke ila tahluka. Jangan kamu campakkan ila tahluka kepada kebinasaan. Buang aidikum. Itu maksud dia. Tapi Allah tambah nilai ayat ini dengan menambah 1-2 kalimah biaidikum. Maknanya kita tidak infak saat
kita mampu melakukannya, sebenarnya kita telah melakukan kesilapan besar, iaitu merosakkan masa depan kita sendiri. Dengan sebab kita. Ayat ni, kalau kita buang biaidikum, ayat lengkap, ayat sempurna. Tapi kenapa Allah tambah biaidikum? Dia nak cerita, ada di antara manusia yang ada kemudahan-kemudahan seperti ilmu, seperti harta, seperti apa-apa yang dia miliki untuk share sama, dia tak buat. Maka dia sebenarnya telah merugikan dengan sebab dia sendiri. Subhanallah. Oleh sebab itu, kita pergi situ lah. Kita ambil ayat baru. Wa ahsinu. Oleh sebab itu, fikirlah panjang-panjang. Berlakulah ihsan. Apa makna berlaku ihsan? Tengoklah jiran-jiran, kadang-kadang dia berhajat, tanya khabar. Allahu Akbar. Jiran, sahabat lama, alumni, tanya khabar. Ada tak antara alumni kita yang bermasalah? Kita ada duit ni, tapi alumni kita ada masalah tak? Saya pun cakap yang ni. Alumni lama pun tak cek lagi. Jadi, kita berlaku ihsan kepada orang-orang yang tadi, supaya kita mendapat nilai Allah cinta kepada kita. Yang kedua, kita termasuk orang-orang muhsin. Untuk akhirnya, tuan-tuan, kalau nak tengok orang muhsin, rujuk ayat 133 sampai 136 surah Al-Imran. Sekadar itu, moga-moga kita dapat sedikit ilmu daripada pertemuan kita ini. InsyaAllah kita sambung ayat 136 dalam perjumpaan yang akan datang insyaAllah. Subhanakallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.